الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله. Mula-mula kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kat saya cerita pasal apa? Allah lupa. Cara mendapatkan iman. Baiklah. Ada benda tu yang dia cakap ni pasal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ni. Tanpa izin Allah kita pun tak dapat berjumpa. Ya, okey dengan Allah kita dapat jumpa dapat bertemu ni yang dia. Okey. Tak sebut 3 kali. Ya, baca 3 kali kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas tu saya nak cerita satu benda ni pasal benda tu. Ustaz nak tulis satu perkataan. Yelah, Ustaz nak tulis satu ni, nak mulakan dengan Satu ni. perkataan. Nak mula dengan satu perkataan. Kenapa? Suka Tak tahu lagi. yang Ustaz Kenapa dapat dia lupa tu? Suspend. bukan Tak hal kata Ustaz tadi ya. Lupa tau. Kenapa? hal Ustaz tak qalam. cakap lagi. Bila kalau ada cakap lagi saya dah ada dalam hati. Okey, tak apa. Nanti kemudian lah. Kita cara dapat iman nombor berapa? Nombor 2 dah. Nombor 3. Bukan nombor 3. Betul? Betul, baru nak masuk. Betul. Okey. Tulis tajuk ni dulu. Tafakur. Tulis tajuk ni dulu. Tafakur. Cara dapatkan iman ini, cara dapat iman, pertama kita kata proses bersihkan hati, kedua kita kata amalan sunat, ketiga kita kata bertafakur. Tafakur tu orang tahu. Okey. Satu dalam kitab sebut guru-guru cakap akal ni mesti banyak renung ciptaan Allah. Mesti renung ciptaan Allah. Renung ni mana fikirkan. Mesti renung ciptaan Allah. Tengok burung, tengok National Geographic, tengok semut, tengok kumbang. Dia cerita kumbang ni, keluarga dia macam ni, monyet ni macam ni, kumbang ni beranak macam ni. Dia cerita lah. Tempat ni paling banyak kat mana, macam dia makan apa. Tengok ada queen pada semut, apa queen ni peranan, kita tengok. Renung Allah cerita macam mana Allah gerakkan kehidupan mereka. Dan bukan semut aja, semua binatang yang melata. Dan juga burung di laut. Dan juga ikan di laut dan juga burung-burung di udara. Termasuk manusia dengan pelbagai adat dan kehidupan. Renung hingga ulama kata lahir rasa gerun pada kehebatan Allah. Ini cara dapat iman. Gerun, hebatnya Allah, dia buat macam ni. Pernah tengok tak dalam dokumentari bagaimana dikatakan binatang yang di laut dalam ada yang macam belut dan dia ada elektrik, dia ada lampu kat badan dia. Ada yang tengok tak? Pernah tengok. Pernah tengok kan? Laut dalam ni dia ada lampu. Binatang ni macam belut tapi dia ada lampu keliling badan dia macam orang pasang lampu. Sebenarnya bukan pasang lampu. Badan ni macam ada cahaya, terang. Dan mereka ni hidup di laut yang paling dalam. Mungkin laut dalam ni gelap sangat agaknya. Wallahualam. Apa dia punya hikmah yang kita tak nampak. Dia ada lampu.
Jadi dia nak tunjuk apa ni? Tutup mic. Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk bagaimana hebatnya ciptaan Allah. Bagaimana hebatnya ciptaan Allah ni sampai dia boleh buat lampu pada ikan tu. Kita mesti tafakur hingga lahir Allah ni hebat. Duduk merenung lah maknanya. Tengok, renung, duduk. Tengok, renung, duduk. Duduk, fikir. Jawapan kita mesti subhanallah. Allah Akbar, hebatnya engkau hai Tuhan. Itu kaedah mendapat iman dalam tafakur. Pergilah melancong, pergilah berjalan. Tengok bagaimana orang-orang yang duduk dalam ni, kebanyakan mereka, tak semua, tidak menjaga syariat. Kadang-kadang. Betul, saya cakap betul. Saya dah masuk pengalaman, saya tahu lah. Kebanyakan mereka tidak menjaga syariat. Maka kita berenunglah apa yang Rasulullah kata, orang pendalaman ni kering. Dia ada hadis tu, dia katakan orang yang tinggal di pendalaman ni kering. Kering ni yang ulama tafsirkan, mereka ini tidak basah dengan ilmu pengetahuan. Sebab apa? Mereka duduk jauh. Mereka duduk jauh. Adalah kot dalam 10 km daripada kampung dia, adalah surau masjid untuk dia cari ilmu agama. Tapi selalunya ilmu agama ni kalau depan rumah pun tak pergi, kalau dah jauh dia tak pergi. Lepas tu kalau boleh pencin, kalau kat kampung tak ada pengajian, kalau boleh duduk bandar lah. Tapi sekarang ada online, tak usah sangat. Kalau kat kampung tak ada pengajian, internet pun tak ada, kita dah ada peluang nak duduk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur banyak kelas yang kita boleh masuk. Elok kita duduk Kuala Lumpur lah. Saya nak tanya orang-orang yang duduk di lain daripada Kuala Lumpur lah. Dekat tempat sana ada ke kelas setiap malam? Nak tanya siapa tak tahu? Saya lah. Amy Azura. Okay. Amy Kota Kinabalu. Amy kampung apa? Putatan. Duduk mana? Tak, saya betul-betul di Likas dekat dengan Masjid Bandaraya. Likas dekat stadium lah. Ya betul, dekat masjid yang tepi laut tu. Tahu. Dekat Likas. Kelas dia bukan hari-hari, kelas dia macam 2-3 kali seminggu saja. Kelas malam ke kelas petang? Maghrib? Maghrib lah. Kuliah maghrib lah. Ya betul. Sana sekarang maghrib pukul berapa? 6.15. 6.15. Ni kejap lagi maghrib ni, sejam maghrib. Ya sempat habis. Isyak 7.30. Isyak 7.20 macam tu. 7.20. Jadi Isyak je habislah kelas kan? 7.20 dah habis kelas kan? Isyak habis kelas, dia macam pukul 8 Ustaz macam tu biasanya. Orang ajar saya tak pernah ikut kelas kat Sabah. Kalau kat negara lain saya ikut. Kerana malam tu saya pergi masjid. Ini saya pergi masjid, kalau dekat masjid saya pergi. Tapi saya tak pernah ikut kelas. Dia ajar dia cakap Sabah ke cakap dia Kuala Lumpur? Ikut penceramah Ustaz. Actually ada juga dia buat dalam Facebook dia. Tapi saya tak ikut lah sebab tak tengok penceramah jugalah. Ada yang Sabah juga, ada yang ni. Yelah, maknanya masjid yang besar pun 3 kali seminggu kan? Betul, lebih kurang 2 kali seminggu lah. Masjid Likas tu masjid besar tau. Kalau masjid Bandaraya KK dekat tu, itu ke? Yang tu ke atau ada masjid lain? Masjid Bandaraya Kota Kinabalu kat mana? Yang satu lagi Masjid Negeri. Di mana? Saya lupa. Masjid Negeri yang dekat Muiz. Dekat Majlis Agama Islam Sabah. Dekat tu ke? Dekat bandar. Yelah, dekat Takam tak reti lah. Saya dah pergi Jumaat tu. Kat mana? Apa nama tempat tu? Nama tempat dia dekat mana ya? Bukan jalan pergi Putatan tu, bukan? Sembulan kan? Ya betul. Sembulan yang kedai makan sedap. Tu ingat lah. Saya tak ingat. Sembulan ada kedai makan yang seafood tu. Ya, Sembulan. Sembulan saya ingat. Sembulan ni kalau daripada Kota Kinabalu, daripada Asia City, rasanya dalam 3 km tak sampai. Asia City. Tahu Asia City kan? Alah apa nama komplek besar sebelah
pasal Filipin tu? Apa? Center point tu Ustaz. Center point. Center point. Center point tu dalam 2 kilometer je. Tapi kalau kita tengok memang kurang kuliah. Tapi kalau dekat sini, kalau dekat Kuala Lumpur, kalau section 3, hari-hari surau-surau ni, 5-6 surau ni, hari-hari buat kelas. Kalau sebelum PKP ni lah. Abdul Rahman Au, Bangi Perdana, Raudah, Sabah. Dorong tu ada 4 surau besar. Lepas tu ada surau kecil-kecil lagi kat dalam. Dan mungkin juga mereka juga ada kelas. Hanya jarak lebih kurang 2 km atau 3 km, ada 4 surau, hari-hari buat kelas. Kalau Kuala Lumpur lah, Kuala Lembah Kelang. Mindir saya ni, hari-hari. Hari-hari. Surau lain, seminggu 2 kali, surau yang berhampiran. Surau ni, sebulan 2 kali. So, saya tahulah saya aja yang seorang yang ajar. Surau dalam 2 km, sebulan 2 kali. Tapi mereka boleh datang masjid lah kalau nak dengar. Lepas tu, di sini, di bandar sebenarnya lebih banyak kelas lah kalau kita nak cakap kan. Kalau nak ikut. Jadi, apa yang kita ni kena dibuat untuk tafakur ni, kita kena fikir. Sebab tu peranan akal ni, dia kena bawa pada memikir. Sampai datang rasa. Bila akal ni bagi maklumat pada hati, dah lama akan datang rasa apa? Rasa gerun. Lepas tu, apa yang kita kena tafakur? Kita kena muhasabah pada dosa kita. Kita kena bersabar dosa kita hingga lahir perasaan taubat yang sebenar. Okey, saya balik. Benda yang tak boleh lupa dalam hidup ni dosa. Benda yang kena selalu lupa-lupakan amal. Lepas tu dalam kitab Tuan Bihul Wafilin dia kata apa? Antara benda yang kita kena selalu ingat ialah dosa kita. Kenapa? Dia tetap tersimpan kemas dalam rekod simpanan Tuhan. Na'udzubillah kalau Allah tak ampunkan dosa ni, walau dosa kecil, tapi Allah tak ampunkan, dia akan membawa seseorang itu terjun ke neraka. Sebab tu nak kena muhasabah, nak kena fikir ni. Fikir dosa, fikir seksa. Fikir dosa, fikir seksa. Fikir dosa dulu pakai seluar ketat berapa tahun. Fikir dulu bermakeup-makeup pergi kerja berapa tahun. Pakai wangi-wangian berapa tahun. Campur lelaki perempuan berapa tahun. Tutup aurat tak sempurna berapa tahun. Tak pakai lengan tangan. Lengan berapa kali nampak berapa tahun. Berpuluh tahun nampak lengan. Nampak sokin tak pakai. Nampak kaki. Lepas tu pakai ketat-ketat berapa tahun. Berpuluh tahun. Bukan berapa tahun. Berpuluh tahun. Tahu tak waktu tu malaikat sedang menulis dan terus menulis dosa. Dan rekod ini disimpan. Dan malaikat tak boleh hapuskan. Dia serah pada Allah ni rekod ni. Yang boleh hapuskan Allah. Maksudnya Allah ampunkan dosa. Jadi kalau Allah tak ampunkan, tak adalah dosa tu kalah. Dan dia masuk dengan kita na'udzubillah dalam kubur. Buku dosa dia masuk sekali. Dan waktu tu lah, kita akan ditanya, apa kau buat atas muka bumi? Dia tanya, rekod ada. Lepas tu nak kena fikir dosa ni. Dan bukan saja fikir, bukan saja sedih, kena fikir with action. Noted with action. Action must be taken sebelum mati. Apa action yang kena buat kepada dosa? Itulah nama dia. Rasa untuk taubat yang betul-betul taubat. Apa maksud taubat yang sebenar? Dia mestilah melepasi kepada syarat taubat. Yang kita dah tahu dah belajar banyak kali dia taubat ni. Itu dia kena muhasabah. Apa dia? Dosa. Lepas tu, ulama kata apa? Renung apa?
Renung amal soleh, renung pula kebaikan. Kebaikan hingga lahir apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Han. Kesungguhan. Dalam mengesahkan ibadah dan mengesahkan akidah. Cuba fikir. Solat. Dalam solat jugalah. Dalam contoh solat. Cuba kita fikir. Okey. Definisi. Tahu. Faham dah. Rukun tahu. 13. Pembahagian tahu. Ni bawa solat. Apa maksud tiga-tiga rukun bahagian ni? Apa maksud dia? Apa membezakan dia? Apa syarat dia? Apa syarat rukun? Okey, itu dalam solat. Apa lagi mengesahkan solat selain berrukun? Apa dia? Syarat Syarat sah. Selain berrukun adalah syarat sah. Dalam rukun adalah syarat antar rukun. Luar rukun adalah syarat sah. Fikir syarat sah. Syarat sah dah faham ke belum? Dah boleh buat ke belum? Dah boleh wuduk dengan betul tak? Dah boleh mandi dengan betul tak? Dah boleh cerita tak syarat sah mandi? Dah boleh faham tak syarat sah wuduk? Dah boleh faham tak beza fardu wuduk dengan syarat sah wuduk? Dah boleh beza tak syarat sah mandi dengan fardu mandi? Kenapa dia panggil fardu? Tidak panggil rukun mandi? Kita faham tak teori dia dulu? Dan macam mana nak buat praktikal dia? Wuduk, anggota dia. Had dia macam mana? Apa dia hak wajib? Apa dia hak sepenuh wajib? Apa dia hak sunat? Apa beza basuh dengan sapu? Kalau saya cakap ni boleh jawab tanpa tengok nota, very good. Maknanya kita dah ada ilmu lah. Al-ilmi fi sudur, kita dah ada ilmu pada dia. Tapi kalau kita cakap pun kita tak pernah dengar, apa saya cakap pun kita tak tahu, apa cakap pun kita rasa entahlah apa benda aku tak tahu, ni berat lah. Ustaz, Maknanya amal tu dia belum jadi amal soleh. Ustaz kalau tembak tak apa Tembak pun tembak le, nak buat macam mana. Napang di tangan kananmu, tembak le. Wow, Aku Ustaz. tak tahu mana Setuju jawapan lagi. akan kau berikan padaku. Bagilah apa jawapan pun. Cakap macam mana. Penembak andalan. Sebab Ustaz pun kata lagi. Kita orang tembak lah. Saya bagi motivasi untuk mencuba. Itu je. Walaupun kadang-kadang menggigil nak ketawa ni. Tapi pegang kursi je. Muka nampak tak ketawa. Tapi dalam hati ni. Kaki, kakak. Mulut tinggi je. Ni tangan pegang ni. Tak lagi menggigil badan. Ketawa ni. Apalah ni budak dia jawab. Ketawa ni. Saya banyak kontrol diri saya. Tak tahu lah saya lah kan. Kalau boleh nampak kat dalam ni tengah guling-guling ketawa ni. Okey. Kata lelaki bagus juga, dia orang tak tahu, terhibur aku dengan jawapan bodoh dia. Lelaki cakap lah, tapi tak cakap lah. Merenung amal soleh. Bersungguh-sungguh mengesahkan ibadah. Bersungguh-sungguh mengesahkan akidah. Ini dulu saya pernah cakap tau perkataan ni. Sebelum tu ada perkataan yang saya cakap. Dan bersambung dengan perkataan ni. Apa perkataan tu? Perkataannya diambil daripada kitab Mustika Hadis. Ini ada satu beberapa perkataan ialah untuk mereka yang bersungguh-sungguh mengesahkan ibadah dan bersungguh-sungguh mengesahkan akidah. Apa perkataan beberapa perkataan sebelum ni? Untuk sambung dengan perkataan ni. Bat, macam ada peluru. Ada peluru Bat, nanti Pak. Terakhir. Apa perkataan tu Bat? Mujahadah ke Ustaz? Bukan. Istiqamah. Bukan. Ada peluru habis lah petang ni Ustaz. Aduh. Bat, jawab Bat. Suruh cari statement tu. Astagfirullahaladzim. Betul. Abang Azhar tak ada kan? Perkataan sebelum tu, yang saya selalu cakap perkataan dulu. Ikhlas ke Ustaz? Bukan. Abang Azhar ada. Bukan. Dengar saya cakap. Kalin.
Dalam kitab Musikah Hadis dia kata apa? Syurga itu adalah untuk orang yang bersungguh-sungguh dalam mengesahkan ibadah dan mengesahkan akidah. Allah. Okey. Kita dah cakap kan bukan tu kan? Ada. Ada. Betul. Syurga itu Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengesahkan ibadah dan mengesahkan akidah. Jazam. Ini kitab Musikah Hati, bukan jazam. Keseguhan dia dalam mengesahkan ibadah dia. Nak sungguh-sungguh sahkan ibadah melalui jalan apa? Mujahadah. Belajar. Nak pastikan ibadah kita sah, sungguh-sungguh nak pastikan dia sah. Jalan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita nak sungguh-sungguh sahkan kita punya akidah betul-betul. Jalan apa? Jalan menuntut ilmu. Ilmu juga. Ilmu. Betul. Nak kena belajar. Kalau tak belajar, mana kita tahu ibadah kita sah, betul tak? Mana kita tahu akidah kita betul? Cahaya yang menyuluh, yang melihatkan engkau punya ibadah ni betul. Kau punya akidah ni betul. Juri yang mengatakan engkau punya ni betul. Engkau punya ni betul. Kita mempersembahkan ibadah. Katalah kita, contohnya kita buat sesuatu atas pentas. Kita mempersembahkan sesuatu atas pentas untuk dinilai. Jadi yang juri yang nilai, okey, awak nyanyi bagus, betul. Begitu. Suara awak tak sumbang. Okey, gini, betul. Vokal awak okey, pitching awak cantik. Ni juri dia. Kita solat ni semua ni, siapa jurinya kata ibadat kau sah, betul, tepat, ini betul. Rukun kau betul, syarat-syarat kau bagus, betul. Siapa juri yang beritahu ni, yang apa? Ini ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Lepas tu kita bergelumang dengan soalan-soalan yang sama kadang. Lepas ni tanya ni, lepas ni tanya ni, kenapa? Kita tak nak sit down, duduk, belajar, faham. Dia akan mengurangkan pertanyaan kita pada kejahilan. Sebab tu ahli-ahli cerdik pandai kata apa? Kalau tidak tahu, tanyalah pada yang tahu. Tanya pada ilmu. Guru lah. Tanya pada ilmu. Tapi mesti ada ilmu, baru bertanya pada ilmu. Kalau tak tahu, tanya pada ilmu. Jangan tanya pada jangan tanya pada dungu. Belajar. Aduh. Ustaz, stapler tu letak jauh sikit Ustaz. Jauh sikit. Stapler ni kat laki tingkat pertama senang je nak buka. Aku dah ikat kan. Anak aku ni kali nak ambil pakai ni, hilang stapler ni. Kalau tak tahu, tanya pada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, mana nak tanya pada dungu? Bila tanya pada dungu, guru kata, maka keluarlah perkataan-perkataan juhala. Juhala ni apa? Juhala ni dia jamak daripada perkataan apa? Jahil. Jahil. Jadi bila tak tahu, hati gelap. Tapi bila ada ilmu, hati terang. Kegelapan itu takkan berpandangan, sinaran iman dan Islam. Ni sinar ni. Pada hati yang gelap. Lepas tu renung amal-amal kita, amal soleh kita, amal baik kita. Betul lah aku punya solat ni. Cuba seorang-seorang ambil piece of paper. Cuba ambil kertas A4. Tulis bab iman. Jangan tengok nota. Al-ilmi fi sudur. Okey. Iman. Apa kau cakap pasal iman? Apa yang kau faham pasal iman? Tulis. Tarikh. Apa nama lain yang ulama panggil?
Iman ni sebagai apa? Dia sebagai apa? Dia sebagai apa? Dia sebagai rukun Agama. Islam. mana fisudur? Mana fisudur? Rukun agama. Masing-masing takut tengok stapler tadi tu. Mana fisudur? Iman ni rukun apa? Rukun agama. Rukun agama. Rukun agama ada berapa? Ada 3. Jangan lupa je. Orang Melaka. Dan Islam Islam. Dan Itu dia. Malu lah Ustaz. Tulis. Oh malu nak jawab. Apa? Tulis dekat kertas. Lepas tu bandingkan dengan nota. Berapa banyak kita dapat. Lepas tu buat satu. Islam dulu. Buat satu. Agama tu. Agama definisi apa? Tengok. Okey. Fisudur. Keluar dari kertas. Tulis. Agama definisi apa? Undang-undang dan peraturan. Yes. Undang-undang Tuhan. Itu adalah dari segi istilah. Dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, maknanya selamat. Lagi, ulama kata mana dia apa? Macam mana? Aku ajar sampai main kompang pun. Apa makna? Apa perkataan yang selalu ulama kata? Islam ni adalah Cara hidup. surrender. Oh, Menyerah diri Ustaz. Serah diri. Submission. Serah diri. Serah diri apa? Zahir. Serah diri apa? Batin. Maknanya akur. Akur. Itu nama akur janji. Akur. Dan faham Islam. Dah faham Islam. Tengok kelas 1. Yang 3 ni, yang agama, lepas tu yang Islam, yang iman, yang ihsan ni, kita ambil 3 ni, kita tulis satu. Apa benda. Iman ni apa, peringkat iman ni apa, cara dapat iman apa, cara pelajari iman apa, perosak iman apa, nama lidah macam mana. Kita tulis. Lepas tu kita tengok dengan nota. Notanya ada, kita dah belajar lah. Banyak lagi aku banyak lagi bukan fisudur. Aku masih lagi fisutur. Fisutur pun tak ada. Tak jumpa lagi dekat dalam cerita kat mana. Tu nak renung amal-amal ni. Lepas tu tanya pula, macam mana amal itu dikatakan amal soleh? Itu kita nak cerita kat mana? Belum cerita. Kat mana? Bab mana? Macam belum je Ustaz. Ni belum? Ustaz janji nak ajar. Ajar kat mana? Sebelah mana? Alamak. Muhimah rasanya. Muhimah? Ya. Tu kat Siti kata. Muhimah? Tak tahu pula. Perjalanan mendapat akhlak mulia pun ada juga contoh tentang ilmu amal iman tu. Ulfah akhlak. Tak. Saya nak cerita amal soleh ni kat mana? Ada satu bab yang saya lupa. Lepas tu nak sambung je, cerita pasal amal soleh. Apa kategori dia katakan amal soleh? Saya tak lupa nanti lah. Tak apalah, kita lalui kelas kita jumpa. Dan nombor 4, dia katakan, ulama ajar apa? Mengenang nasib di akhirat. Fikir selalu syurga, neraka, padang mahsyar, mizan macam mana. Lepas tu kalau kita dah pergi haji kan, kita tengok orang ramai sungguh. Saya tengok yang ramai dekat Wukuf dengan dekat Mabit di Muzdalifah. Dekat Mina. Itulah tengok orang putih macam laut lah. 24 jam orang berjalan sana, berjalan sini. Tapi kita penat orang berjalan sebelah kita ke, ada pasir naik atas tikar ke, kita tidur je. Betul-betul ramai dahsyat ni. Lepas tu kita renung ini baru kat dunia Ini baru orang Islam kerjakan haji 2 juta orang. Kalau dekat Padang Mahsyar kita tak tahu macam mana lah. Tapi kat Padang Mahsyar ada orang yang tempatkan tempatnya khas. Dia dapat naungan arash. Itu 7 golongan. Itu kita fikir, kita nak masuk golongan ni. Minta dengan Allah. Lepas tu usahalah perkara tu. Jadi tafakur ni nantilah yang dikatakan mendatangkan iman. Mesti tafakur cara jujur. Kalau rasa kita punya amal ini, kita punya fardu ain pun tak lepas, kita kena bertindak.
Kenapa kita bertindak? Sebab dia mesti tafakur ni cara jujur, cara betul. Dan kata, okey kot, tak nak. Dia tak nak main kot-kot. Dia tak nak main kot-kot. Kita tafakur cara jujur. Kita kena tengok betul. Dia aku ni dekat mana ni? Iman aku dekat mana? Nafsu aku dekat mana? Lepas tu dia kena luangkan masa. Duduk lepas sembahyang. Nak tidur ke, kalau mata tak ngantuk ke, jangan baring dulu. Ambil sembahyang dulu. Sembahyang lah witir ke apa benda ke. Ambil pegang tasbih ke apa. Antara benda yang kita kena renungkan, ni. Antara benda yang kita kena renungkan, ni. Dulu ada orang cakap dengan Ustaz Muhammad Al-Amin. Tahu Muhammad Al-Amin kan tak Ustaz ni? Ustaz ni popular. Di TV. Muhammad Al-Amin. Salam. Dia cakap, dia pergi dekat Baitul Maqdis kan. Ada ulama sana cakap dengan dia, bangsa kamu ni lembut. Dia kata. Tak payah tunjuk pedang pun dia boleh ikut. Dia boleh ikut ulama. Dia boleh ikut jalan agama. Dia dengan pedang. Tapi bangsa Arab ni kadang-kadang ada perlu zaman dulu mereka tunjuk pedang. Mereka berperang untuk dapatkan agama ni. Terpaksa tunduk mereka dengan pedang untuk mereka faham agama ni. Akhirnya mereka masuk Islam. Tapi bangsa kamu ni, dia kata, boleh dengar kuliah je boleh berubah. Tu kelebihan orang Melayu ni. Ulama luar pun akui. Jadi watak yang orang lihat macam ni, dia memerlukan sedikit kerja je sebenarnya untuk kita berubah. Tapi pastilah dengan izin Allah dan bantuan Allah. Tapi usaha kita ni kena ada. Tapi yang menakutkan, bila kita tak faham kaedah usaha ni macam mana kan. Cara nak dapat iman ni macam mana. Bukan boleh beli kat supermarket tu tak. Faham cara nak dapat iman ni macam mana. Begini, begitu, begini macam mana. Bila kita berusaha dengan jujur, kita tafakur dengan jujur, kita pergi ke arah tu, insyaAllah Allah akan tolong. Okey. Habislah cerita tu. Seterusnya, okey, kita saling satu. Perlahan. Benteng iman. Ini bab yang penting yang terakhir yang dalam ni. Yang dalam bab tauhid ni. Patutnya ada lagi nanti. Ada lagi. Cabang iman dengan ridah. Ridah ni perkara yang merosakkan iman. Itu nanti kemudian. Sebab itu tengah belajar pada paku iman. Saya nak cerita kat paku iman. Okey. Lepas tu, dia ada benteng. Yang cara minimumnya yang ulama kata. Maknanya memastikan iman ayat yang kita ada ni, ada orang mungkin dah dapat capai, ulama-ulama dapat capai, iman hak, mungkin sampai sana. Awam-awam ni sekurang-kurangnya dia mesti capai iman ayat, yang kita dah faham iman ayat ni apa. Jadi, dia ada benteng. Yang pertama, ulama kata apa? Mesti ada keyakinan. Yakin pada rukun-rukun iman inilah yang membentengkan dia daripada roboh. Yakin macam mana? Yang kita dah belajar kan? Jazam. Jazam tu apa? Yang kita dah belajar dah. Tidak dicelahi oleh syak dan waham. Mesti ada yakin. Kalau tak ada yakin, payah. Kalau goyang, payah. Kalau goyang, payah. Nak datang ke keyakinan ni, mesti ada ilmu lah. Mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Sebab nak yakin ni, mesti nak tahu. Bila tahu, baru yakin. Tapi kalau tak tahu, maknanya payah nak dapat keyakinan yang sebenar. Dia kata dia yakin, bimbang nanti diuji oleh Dajjal digoyang. Waktu tu sekialah hidup dia, bila dia yakin yang Dajjal ini Tuhan. Habis. Bahaya kan? Bahaya. Tu nak kena jaga-jaga, nak kena hati-hati lah. Okey. Lagi. Apa benteng dia kata ni? Nombor 2. Dia kata apa? Ulama kata ikhlas. Lepas tu kena ada ikhlas. Kena ada ikhlas. Ikhlas kita dah faham dah. Kita cakap banyak kali lah. Ikhlas ni apa? Tanda yang kita dah belajar dulu ni. Kita dah sentuh sikit-sikit. Nanti penawar bagi hati kita ada bab spesifik masuk dalam ikhlas. Spesifik sabar, spesifik syukur, spesifik tawakal. Kita akan masuk satu
Sekarang dah boleh masuk lah sebab 7 anggota dah habis. Penawar bagi hati, kita akan baca bab apa? Pada makanan itu last kali. Haluba. Loba pada makan. Ya betul. Maknanya sifat madhumah yang pertama lah. Loba pada makan. Lepas tu loba pada bercakap-cakap. Itu kita mula kat situ nanti. Jadi, kita akan belajar 10 sifat madhumah untuk kita buang. Lepas tu kita akan belajar lagi, lama lagi baru sampai nanti. 10 sifat memudah untuk kita hias. Lepas tu ikut kelas. Seboleh-boleh dapat ikut kelas. Kalau boleh ijaz, cari hidup, ijaz lah. Lalu pukul 4.45 dah balik rumah. Sekarang ni jangan balik dulu. Kalau tak ada kelas lain lah. Stay back lah kejap. Akan pundang balik. Kalau boleh lah, kalau tak ada masalah apa-apa. Minta tolong suami, ambil anak kat nursery ke, apa benda ke, jajar lah sikit kehidupan kita. Okey. Atau kena cari kelas lain untuk follow. Kalau tidak nanti kita tak dapat ilmu. Okey. Ini juga satu nota untuk ulang kaji. 3 tingkatan. Paling sempurna apabila orang itu beramal semata-mata menjunjung perintah Allah. Maknanya kat sini, dia tak cakap pahala apa. Dia tak cakap kerana takut seksa, tak cakap. Kenapa kau buat? Allah perintah. Kenapa kau beramal? Allah perintah. Kenapa kau puasa? Allah perintah. Allah perintah. Hati yang memiliki, kenapa kau beramal? Allah perintah. Bukan nak syurga, Allah perintah. Bukan takut neraka, Allah perintah. Kenapa kau tinggal benda ni? Allah perintah. Bukan kau takut terjun neraka, Allah perintah. Jika itu jawapan dia. Allah suruh, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ni ikhlas nombor 1. Ini level yang paling sempurna. Dia katakan Allah perintah. Junjung perintah Allah. Junjung perintah Allah. Junjung ni maknanya tak atas kepala. Jangan pergi jatuh. Kenapa buat satu? Allah perintah. Kenapa buat sunat? Allah perintah. Bukan ada pahala ke nanti kena dapat keampunan setahun punya dosa. Allah perintah. Dia tahu belum tu. Tapi dia kejapkan dalam hati dia. Dia masuk dalam hati dia. Allah perintah. Kenapa belajar agama? Allah perintah. Bukan nak mendapat syurga. Allah perintah. Dia nak cakap benda lain. Allah suruh aku buat. Kenapa aku buat? Aku hamba di Tuhan. Dia suruh aku buat. Allah perintah. Wah, Abad kelihatan sedang memandu dalam kereta Mercedes dia. Abad kelihatan bawa besar dah balik tu. Naik Mercedes. Abad duduk belah kiri, kenapa ada driver ke? Okey, kenapa kau beramal? Allah perintah. Kenapa kau semayang? Allah perintah. Itu tingkatan ikhlas yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua. Kenapa kau beramal? Ada syurga. Kenapa kau beramal? Ada pahala. Kenapa kau beramal? Takut tak buat semayang nanti masuk seksa, masuk neraka kena seksa. Kenapa kau tak bias? Nanti kena seksa tau. Kenapa kau tak pakai ketat? Nanti kena seksa tau. Tak mesti cuba syurga, perempuan telanjang. Itu ikhlas. Ikhlas. Tapi level 2. Ranking number 2. Yang besar pahala, Allah perintah. Aku dengar, aku buat, aku taat dah. Kenapa kau puasa Ramadan? Allah perintah. Kenapa kau ikut cakap suami kau? Allah perintah. Kenapa kau jaga hormatan kau? Allah perintah. Allah perintah aku buat. Bukan takut suami kau marah. Tak, Allah perintah. Wah, ni bulat. Kenapa kau masak? Suami suruh. Habis kau buat, Allah perintah untuk ikut cakap suami. Okey. Tiba-tiba masak-masak, suami tak ucap terima kasih. Macam.
It's okay. Reda. Sabar je. Si. Tengok Kita ahli-ahli syurga nak menjawab. suami. Senyum je, senyum je. Senyum aja lah. Sebab bukan dia yang bagi pahala. Kita nak Allah yang ridha. nanti. Dia tak cakap terima kasih pun tak apa. Kalau dia cakap terima kasih, dia dapat pahala. Kenapa? Dia beradab dengan manusia. Tapi dia cakap terima kasih. Tengah hari dia kata nak balik makan ni. Dengan motor balik makan, dah balik. Dia keluar. Kita ni kelang kabut, nak bawa pinggan apa, nak kemang apa. Dia tak ada even cakap terima kasih pun. Kita masak apa yang dia minta. It's okay. Allah ada. Patut jawab itu. Aku buat bukan sebab aku nak terima kasih kau. Aku buat bukan untuk kau sanjung aku. Aku buat bukan untuk kau menghargai aku. Bukan. Aku buat bukan untuk kau puji aku, kata aku isteri yang baik. Tak. Bukan Allah. Aku buat ni Allah perintah. Kalau level tu sampai, aku harap ni Allah bagi aku syurga nanti. Sebab Allah dah janji. Ikut cakap suami ni jalan syurga. Rasulullah dah sebut. Itu level kedua. Tak terima kasih. Tak apa. Bukan boleh bagi apa kat aku pun. Paling kurang bagi duit, bagi itu, bagi ni. Yang tak ada makna pun sebenarnya. Kat dunia dia habis dia dah pakai. Kalau korek kubur ambil duit RM5,000, baling dalam kubur tak pakai. Dia pakai apa dalam kubur? Dia pakai amal. Urusan dia besok akhirat esok nak bayar orang ni, nak bayar orang tu, nak bayar orang ni. Dia pakai amal, dia pakai duit. Waktu tu kalau jatuh duit di langit tu orang takkan pandang. Orang pandang hina. Orang akan kata inilah yang menjahannamkan aku dulu. Mungkin orang kata gitu. Orang akan kata gitu. Jadi bila tidak disanjung, bila tidak dihargai. Kita kerja 20 tahun Bila kerja pencen tak ada siapa buat jasa mu dikenang. Tak ada dapat pen ke Twitter ke apa, tak apa. Macam guru-guru banyak cakap Jangan bimbang kau tak dihargai. Tetapi bimbanglah bila engkau Tidak diredai. bukan. Dilupai. Bukan. Dimurkai. Bukan. Tak tahu. Bukan bimbang kau tak dihargai. Tetapi bimbanglah bila engkau tidak Dipandang Allah. Menghargai. tidak punya harga diri. Tidak punya harga. Pernah cakap lah buat dulu buat ni buat. Belum. Ada. Ada. Jangan bimbang kau tak dihargai. Tapi bimbanglah kalau kau tak punya harga diri. Apa tanda tak punya harga diri? Buat nak minta orang mau balas. Buat nak minta orang puji. Tak ada harga diri. Kita biasa dengar kan orang katakan, aku tolong dia, terima kasih pun tak ada tau. Dia kata gitu, nampak? Itu tanda dia tak ikhlas. Dia harap terima kasih orang. Dia buat ni kenapa? Dia buat ni kerana orang nak minta orang bagi terima kasih kat dia. Nak minta orang sebut nama dia sebagai orang-orang yang dihargai. Minta orang sebut nama dia, nak ucap nama. Buah-buah datang, saya ucap terima kasih kepada mereka yang berusaha atas program ni. Terima kasih kepada Encik Badli, tak tidur malam menyiapkan slide untuk rancangan ni. Terima kasih kepada Abang Din, pasang kemah. Pukul 4 pagi baru tidur, dia sebut semua orang. Kita ni dah 3 malam tak tidur, duduk belakang dah tak boleh buka mata, nama kita tak disebut. Kata Puan Hajau punya bos ni, terima kasih pun tak ada kat aku. Bongnya. Lepas tu ni, keikhlasan itu tercalar. Atau yang disebut tadi tu, bat yang disebut tadi tu, bat kembang hidung, kembang kucuk. Keikhlasan itu tercalar. Ustaz, kembang hidung. Hidung dah hidung ni. Kembang kucuk. Pakai kain koyak. Apa salah kain koyak ni? Kembang habis, kena puji. Ni yang kita jaga hati ni, payah ni. Kasih Ustaz, tu tuan tanya Ustaz. ya. Kalau benda tu nature manusia tiba-tiba terdetik rasa perasaan yang Nature tu maknanya ada batu rumah dalam hati.
Oh, masih ada lagi maksudnya. Ada. Kalau sikit-sikit, kalau besar-besar. Oh. Itu jangan nak ditakhalikan tu. Nak ditakhalikan nak dia apa? Itu yang dia buang tu. Orang puji lah. Terima kasih lah. Itu je. Orang tak puji tak apa lah. Bukan aku buat sebab dia. Kita lebih bimbang yang kita tak tidur malam tadi, pasal kemah tadi, buat slide tadi untuk cuba bicara agama ni, agama ni, kita paling bimbang apa? Allah tak pandang satu sin pun. Itu yang kita bimbang. Bukan kita bimbang buat tak cakap terima kasih. Terima kasih pun tak apa. Janji Allah pandang apa aku buat. Kalau bos puji melambung ke, bagi bonus 2 bulan ke, tapi Allah tak pandang satu sin pun, sebab tadi ikhlas, benda ni akan masuk tong sampah. Baik, apa tu? Puji disco lah. Saya tahu puji apa. Macam Punya apa tu? Mic tak off tadi. Terpuncak pada sebab. Okey. Punya uji tu. Oh, ni apa? Beramal mengharapkan balasan atau takutkan siksaan. Itu nombor 2. Okey, kita pergi dengan cepat. Nombor 3. Beramal kerana mengharapkan balasan di dunia lagi. Dia beramal ni dia harap balasan di dunia lagi. Ni, 1, 2, 3. Okey. Kalau dia beramal ni dia harap balasan kat dunia lagi. Balasan apa? Balasan daripada Allah tapi diberi kat dunia lagi. Macam di sembahyang duha, dia katakan murah rezeki dia. Dunia lagi dapat. Itu tingkatan ikhlas yang ketiga. Tapi masih ikhlas. Masih ikhlas. Selain dia bertiga ni, 1, 2, 3 ni, itu yang dikatakan oleh ulama dalam kitab mereka, itu nama dia riak. Itu nama dia riak. Ketiga, benteng iman. Mengerjakan amalan sunat. Sama macam orang dah dapat iman ayan kan. Perjalanan daripada ilmu ke ayan ni juga, kena banyak amalan sunat. Begitulah juga nak jaga dia, nak pelihara dia, imannya dah ada ni, tingkatkan dalam proses tingkatkan tu nak jaga dia, kenalah kerjakan amalan sunat juga. Okey. Apa dalam kitab sebut peranan ni? Mesti ada peranan. Lepas tu bila ada peranan tu orang galakkan buat, ulama galakkan kita buat. Apa peranan dia? Okey, yang pertama peranan dia apa? Menyempurnakan yang wajib. Sebab nanti bila dilihat amalan wajib, contoh solat, mungkin kurang khusyuk ke, kurang apa ke. So yang cover dia dengan rahmat Allah, Allah kata pada para malaikat, cuba lihat amalan sunat dia, ada tak? Puasa dia kurang sempurna sana sini. Bukan batal tau, kurang sempurna. Kalau batal tak kira langsung. Cuba lihat ada tak puasa sunat dia. Dan amalan-amalan lain. Jadi dia menyempurnakan yang wajib. Nombor 2, ulama kata apa? Dia memeliharakan yang wajib. Kenapa? Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, Imam Ghazali sebut, siapa yang meringan-ringankan yang sunat, bimbang, satu hari nanti, dia akan meringan-ringankan yang Wajib. 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 Siapa ringan-ringankan yang sunat, bimbang satu hari nanti, dia akan ringan-ringankan yang wajib. Betul. Okey. Nombor 3. Ini peranan amalan sunat. Tu kalau kita memahami lah peranan ni, kita cuba jugalah untuk buat sedaya mungkin. Kerana dia ada peranan yang besar. Apa? Dia tampung yang wajib. Benda kurang-kurang dia tampung. Lepas tu, dia jaga yang wajib. Kita kalau jaga sunat, wajib kita akan buat. Tapi kalau kita tak buat sunat, ada kemungkinan Imam Ghazali kata, satu hari nanti, wajib ni akan longgar, dan takut longgar, lewat-lewat, lepas lewat ada tinggal. Tu peranan sunat tu. Tak kira lah puasa sunat.
Sedekah kita kata sedekah zakat wajib. Ada sedekah sunat. Tu diajar oleh ulama dan kita mereka. Jadi modul ni dah sedia. Macam saya kata selalu lah. Modul ni dah sedia. Jadi kita kena buat apa? Kita kena ikut, follow dan beramal je lah. Ikutlah prosedurnya ada cerita dalam kitab. Okey. Terakhir. Istiqamah beramal. Okey, saya nak tambah sikit. Okey, ambil notan dulu. Nombor 5, berdisiplin dan bertata susila. Ni nak kita kata begitulah. Disiplin ni maknanya kalau awal waktu. Bertata susila ni maksud apa? Mesti utamakan yang fardu. Okey, saya tambah sikit nota. Boleh catat. Ni. Imam Ghazali sebut kat sini dalam Benteng Iman ni. Dia kata apa? Membanyakkan amalan yang berkesan di hati. Okay, amalan sunat apa yang berkesan di hati? Kata baca Quran, rasa berkesan. Kalau baca Quran, terasa dekat hati. Ada rasa kesan dekat hati. Apa baca Quran? Jadi banyakkan baca Quran. Itu formula yang dia bagilah. Kita kata amal baca Quran ni banyak berkesan dekat hati kita. Banyakkan baca Quran. Di samping istiqamah juga amalan lain. Ni. Ada dua benda ni. Ni. Ini. Disiplin ni. Selalu orang rujuk dengan disiplin ni. Dia kena jaga apa? Dua perkara ni. Dalam kitab sebut apa? Dia kena jaga akan waktu dan adab. Waktu dan adab. Ni kata ni. Maknanya kalau solat awal waktu, kena awal waktu lah. Lepas tu jagalah adab. Kalau untuk ilmu, keluar pukul 5, jangan datang 5.30. Dan kena tak ada hal. Kalau ada hal tu lain. Cubalah datang awal. Kan? 4.50 dah ada link tu masuk lah cepat. Begitu. Okey. Amy tanya apa? Ustaz, boleh bagi panduan tak? Macam orang selalu cakap tamak ilmu kan? Tapi kita nak pastikan ilmu yang kita tamak tu, kita tahu prioriti dia lah. Maksudnya bukan kita nak... kat sini prioriti ni. Boleh tak Ustaz bagi panduan? Mula-mula nak tamak ilmu, dah tamak ilmu. Tapi nak tamak itu, kalau kita paduan kita tak berapa lengkap, tak berapa kemas, tamak kita mesti pada paduan dulu. Di samping bolehlah belajar ilmu sampingan. Tapi tamak mesti paduan. Sebab paduan kita longgar. Faham Ustaz. Jadi kita mesti sibuk memperketat dah paduan kita dulu. Baru kita belajar benda lain. Paduan itu kena faham lah. Yang 3 tu kan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kalau ada kuliah kat masjid ni, cari yang dulu lah. Okey. Ni. Dekat sini. Ni mana ni pula apa ni? Ni dikatakan apa? Mengutamakan yang utama. Maknanya amalan yang wajib itu mesti utamakan. Lepas tu amalan sunat. Kalau untuk ilmu, kena utamakan fardu ain dulu. Barulah ilmu yang lain. Jadi kalau kita faham status dan kedudukan ni, inilah yang ulama tulis dalam kitab mereka dan diajar oleh guru-guru, dihurai oleh guru-guru. InsyaAllah, dengan rahmat Allah, iman ini terbenting. Dia ada kepungan dia yang menyebabkan dia tak turun pada peringkat yang bawah. Iman ayan dah cantik, sekarang turun pula ilmu. Kenapa? Tak ada penghayatan. Ilmu pula belajar tapi dah lupa, turun pula taklid. Nak naik balik yang payah ni. Jadi nak maintainkan dia pada level yang sepatutnya. At least mesti capai iman ayan. Baru iman tu selamat. Kalau ilmu tak selamat lagi iman ni. Kenapa? Dia akan terdedah pada dosa. Dia akan terdedah pada dosa dan akan dia buat dosa kadang. Ulama kata yang masuk syurga hanya 5 ayan. Sama macam Imam Ghazali kata yang masuk syurga adalah nafsu mutmainnah.
Lepas tu kita belajar ciri-ciri. Dan sekarang ni kalau kita usaha dengan rahmat Allah, kita sampai pada iman ayan, nak benteng jangan jatuh. Ni benteng-benteng yang perlu dipasang. Okey. Boleh faham ke tidak? InsyaAllah Ustaz. Ustaz nombor 4 tu istiqamah kan Ustaz? Istiqamah. Istiqamah beramal. Kejaan. Itu yang kita buat jadual, kita buat satu duduk sehari, itu baru sikit. Banyak lagi kena istiqamah ni, benda lain pun sama. Kejaan salah Ustaz. Istiqamah dia. Istiqamah. Hish. Sorry. Hish. Okey. Abang Razak nak tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ini khalwat Ustaz. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Ini kita kena berguru ke Ustaz? Kena berguru juga. Masa berguru Ustaz. Dalam khalwat tu nak buat apa? Bukan khalwat yang tangkap basah tu. Jangan salah faham. Dia ada Dia ada disiplin dia. Subjek dia adalah. Dia ada matter of subject yang dia kena lalui. Ustaz. Ada zikir dia kena baca, ada benda yang dia kena amal, ada benda yang dia kena tanya, ada benda yang kena belajar, ada benda. Kalau takut nanti tak ada bimbing, nanti syaitan yang datang bimbing dia. Ini bertakut. Banyak berlaku dulu orang-orang panjat-panjat gunung duduk, entah apa dia buat pun dia tak tahu. Tak ada guru kan. Dia peras dengan hidup dia pergi naik atas gunung. Itu salah satu jalan penyucian jiwa Ustaz. Dia memang tujuan dia memang penyucian jiwa. Ya Ustaz. Fokus dia memang halwat ni memang penyucian jiwa. Tapi halwat berhalwat ni, dia sebenarnya dia tidak disuruh oleh mereka yang kalau mereka tinggalkan bidang dia, macam mengajar, dia bakal orang lain tak dapat ilmu agama. Itu tak digalakkan orang-orang gini halwat. Mungkin digalakkan hanya beberapa ketiga daripada masa yang lama lah. Masa yang lama ambil masa sedikit, tu mungkin boleh. Untuk dia rehat dan dicucikan dia punya hati. Daripada orang awam digalakkan khalwat. Tapi mesti ada pandu guru. Tak boleh buat suka-suka, ni bahaya. Nanti takut benda lain yang dapat. Okey. Diana, terima kasih. Sama Diana. Ustaz, kalau macam kita istiqamah ni, kita dah ada satu senarai amal yang kita buat. So kita nak upgrade. Bila kita dah upgrade, kita rasa macam kita tak mampu nak ikut. Adakah kita kena push juga diri kita so kita boleh pergi ke iman yang lebih baik, ataupun kita patah balik kepada istiqamah yang kita pernah buat sebelum? Kalau kita tak mampu, kita kena istiqamah dulu. Kenapa kita tak mampu? Sebab kita tak lama istiqamah dalam level yang sebelum ni. Kita baru istiqamah seminggu, pak kita pergi. Ni tak boleh. Dulu guru kata 40 hari. 40 hari tanpa ada kepayahan, itu orang istiqamah. Kalau 40 hari dengan berperang-perang, ini boleh istiqamah lagi. Mana try another 40 days. Another 40 days nampak ringan. Bila nampak ringan, mana itu tandanya Allah dah ambil beratnya amal ni, nak istiqamah. Berat tu Allah dah angkat. Jadi baru boleh tingkatkan diri. Lepas tu dia kena ada guru yang membimbing. Kalau tidak kita gagal. Takut kita gagal. Abang Razak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana pula keadaan yang dikatakan beruzlah Ustaz, mengasingkan diri daripada hidup ikut macam-macam lah kita nak bersihkan jiwa tu. Yang dikatakan uzlah tu. Tak semestinya kita pergi pondok, duduk kat surau, tak semesti. Dekat rumah pun boleh juga. Dekat rumah boleh juga. Buat certain hours lah. Zuhur, asar, jangan kacau saya kunci pintu, tak apa. Kalau cucu datang kata atuk tengah semayang. Jangan kacau atuk. Zuhur, asar ni saya nak fokus. Saya nak zikir terus-menerus. Nak mengaji, nak Allah semayang terus-menerus. Itu juga boleh juga kita kata uzlah. Uzlah dalam persepsi yang lebih kecil lah. Itu kalau kat rumah, kalau keluar pada rumah ke di mana dia masuk? Rumah ke mesti ada panduan guru. Jangan buat kecil bersuka lah. Uzlah pun kena ada panduan guru lah. Dia kena panduan guru. Takut salah buat. Uzlah ni maknanya kita mengasingkan diri daripada masyarakat. Baik Ustaz, terima kasih. Nama dia khalwat kan. Khalwat ni asing diri. Lepas tu orang ketangkap lelaki perempuan dalam bilik, nama dia khalwat sebab dia asingkan diri. Itu nama dia khalwat. Dia halwat ni selalunya bila seseorang itu telah melepasi syariat. Halwat ini adalah proses
tarikat. Tapi dia kena dekat habis usaha pada syariat. Maknanya syariat ni dah habis. Pada orang ni dah clear. Ini digalakkan mereka usulah. Kalau nak buat, kena buat sambil boleh juga. Tapi tak boleh makan masa yang lama. Ada bab usulah kalau dah buka kejap Al-Ghazali ni. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Okey, cukup pukul 6 dah. Nanti malam ni tengoklah. Kalau ada link ada lah. Besok pun saya ada beritahu jadual kan. Jadi kita follow jadual dulu. Okey, cukup pada petang ni. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf semua, pada banyak perangan wabi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.